Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azizi Najihah binti Azmi. Nombor matrik 980604145084 Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak di OUM Seremban dan kini saya sedang menduduki semester 3 September 2024. So, untuk subjek HBEC 4403 ini iaitu perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, saya akan membuat video bagaimanakah cara kanak-kanak mempelajari nilai ataupun moral. Okey, sebelum itu saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan nilai ataupun moral. Okey, nilai atau moral merujuk kepada prinsip-prinsip dan kepercayaan yang membimbing tingkah laku individu dan menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam konteks sosial dan budaya. Dalam konteks perkembangan kanak-kanak, nilai atau moral merujuk kepada prinsip-prinsip etika dan kepercayaan yang membimbing tingkah laku, keputusan dan interaksi sosial mereka. Jadi, bagaimanakah cara kanak-kanak mempelajari nilai ataupun moral? Proses pembelajaran nilai bagi kanak-kanak melibatkan pelbagai faktor. Antaranya ialah persekitaran tadika, pengaruh keluarga, rakan sebaya, media dan budaya serta pengalaman peribadi mereka sendiri. Terdapat beberapa pendekatan dan sumber yang dapat membantu dalam memahami bagaimana cara-cara kanak-kanak membentuk nilai-nilai mereka. Yang pertamanya adalah persekitaran tadika. Persekitaran tadika memainkan peranan yang penting dalam membentuk nilai kanak-kanak. Tadika juga bukan sahaja tempat untuk mereka belajar akademik tetapi menjadi tempat untuk mereka belajar kemahiran sosial dan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, program pendidikan karakter yang menerapkan di tadika dapat membantu kanak-kanak memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang positif. Contohnya seperti program yang dijalankan ini dapat mengajar kejujuran, penghormatan dan juga empati yang boleh membantu kanak-kanak dalam memahami pentingnya nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. Kajian Lekona menunjukkan bahawa program pendidikan karakter yang sistematik dan berstruktur dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan nilai dalam kalangan pelajar. Poin yang kedua adalah pengaruh keluarga. Keluarga adalah sumber utama dalam pembentukan nilai kanak-kanak. Dari usia yang sangat muda, kanak-kanak mula belajar melalui pemerhatian dan pengalaman bersama ahli keluarga mereka. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura telah menekankan bahawa kanak-kanak belajar dengan meniru tingkah laku orang dewasa di sekeliling mereka. Sebagai contoh, jika seorang ibu dapat menunjukkan sikap tolong-menolong dengan membantu jiran, anak-anak akan cenderung meniru tingkah laku tersebut kerana bagi mereka melihatnya sebagai tingkah laku yang sangat baik dan akan diterima serta dihargai. Kajian juga menunjukkan bahawa pelibatan aktif ibu bapa dalam aktiviti harian seperti memasak atau mengemas rumah secara bersama dapat memupuk nilai kerjasama dan tanggungjawab dalam kalangan kanak-kanak. Untuk poin yang seterusnya iaitu poin yang ketiga adalah rakan sebaya. Rakan sebaya juga memainkan peranan yang signifikan dalam pembelajaran nilai. Dalam interaksi sosial dengan rakan sebaya, kanak-kanak belajar untuk berkomunikasi, berkongsi dan menyelesaikan konflik. Contohnya seperti dalam situasi permainan di luar, kanak-kanak yang belajar untuk berkongsi mainan atau mengambil giliran akan memahami nilai kesefahaman dan kerjasama. Rakan sebaya juga boleh menjadi sumber sokongan dan dorongan dalam mengamalkan tingkah laku yang positif. Penelitian menunjukkan bahawa hubungan positif antara rakan sebaya dapat meningkatkan kemampuan kanak-kanak untuk menyelesaikan diri dan mengamalkan nilai-nilai sosial yang baik. Untuk poin yang berikutnya adalah poin yang keempat iaitu pengaruh media dan juga budaya. Media juga berperanan dalam membentuk nilai kanak-kanak. Program televisyen, filem dan buku cerita sering mengandungi mesej moral yang dapat membimbing kanak-kanak dalam memahami nilai-nilai tertentu. Contohnya, ceria yang menggambarkan watak yang berani menolong orang lain atau menunjukkan kepentingan persahabatan dapat memberikan pengajaran berharga kepada kanak-kanak. Kajian menunjukkan bahawa paparan kepada kandungan media yang positif dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai sosial dalam kalangan kanak-kanak. Untuk poin yang terakhir iaitu poin yang kelima, pengalaman peribadi. Pengalaman peribadi juga sangat berpengaruh dalam pembelajaran nilai. Melalui pengalaman langsung, kanak-kanak dapat memahami kesan daripada tindakan mereka. Sebagai contoh, jika seorang kanak-kanak memberikan makanan kepada haiwan peliharaan, dia mungkin merasa gembira dan berpuas hati dengan tindakannya yang membantu mereka memahami nilai empati dan kasih sayang. Proses refleksi di mana kanak-kanak diberi peluang untuk memikirkan dan berbincang tentang pengalaman mereka dan dapat memperdalamkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang telah mereka pelajari. Kita dah pun sampai di kesimpulan.
Jadi secara keseluruhannya, pembelajaran nilai dalam kalangan kanak-kanak ini adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan pelbagai sumber seperti keluarga, persekitaran tadika, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media dan pengalaman pribadi. Semuanya memainkan peranan yang penting dalam membantu kanak-kanak memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang positif. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan penggunaan sumber yang pelbagai, kita dapat menyokong perkembangan nilai yang baik dalam kalangan kanak-kanak dan seterusnya akan membentuk individu yang berintegriti dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Terima kasih. Bye-bye.